Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tu Lean. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tu Lean, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tu Lean ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tu Lean. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya beda bedu, let's go, come on, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali aku nak remind korang, kepada korang yang mungkin baru sampai dekat channel YouTube Rais Hamid ni, sila tekan butang subscribe itu sekarang. InsyaAllah segala video-video yang aku baru upload akan appear bila korang buka korang punya YouTube punya apps dekat phone. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng sekiranya ada video baru, korang di antara yang pertama dapat menonton channel YouTube ataupun video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Bolehlah korang komen first. Kan korang suka macam tu. Okay? Jangan lupa tekan butang subscribe. Aku dapat DM daripada aku punya follower dekat IG. Korang-korang yang masih belum follow IG aku, sila follow IG aku @CAPTRAIZ, Cap Rais. Okay? Katanya video ni adalah video ada satu kejadian pokok tumbang dekat mana aku tak sure. Dia cakap ada seorang wanita ini, dia yang viralkan video ni dan adalah benda yang dia cakap-cakap yang against, okay, pasukan bomba. Jom kita dengar apa yang beliau nak kata, okay? Ni pokok tumbang ni dekat Amansiara, entrance to Amansiara. Amansiara, okay? Stesen bomba dekat je. Ni dah 40 minit. Ni rakyat lah, tolong rakyat. Semua bekerjasama nak alihkan pokok yang besar ni. Apalah gunanya pihak beruniform kat sini, semua duduk makan gaji ke? Buat apa? Bomba dekat je, tak sampai 10 minit pun. Okey. Dah 40 minit dah. Pokok ni tumbang kat sini. Tak panjang video beliau, tapi banyak kata-kata yang banyak pengisian yang telah dikeluarkan oleh wanita ini. Bunyi macam lebih berumur sikit, jadi aku akan panggil dia seorang makcik lah. Jadi makcik ni cakap kejadian berlaku dekat exit Amansiara, ada pokok tumbang, dan dia cakap balai bomba dekat dalam 10 minit je, tapi lepas 40 minit bomba masih tak sampai. Dan juga dia ada cakap anggota beruniform ni makan gaji je ke? Itu pun macam seolah-olah merendahkan anggota beruniform, especially bomba lah. Aku nak cerita sikit lah dekat sini kepada wahai makcik. Aku tak nak marah-marah, aku tak nak maki-maki. Okay, ada banyak lagi netizen yang nak maki, bukan aku. Bomba ni makcik, kalau nak tahu, antara pasukan beruniform yang kerjanya paling busy, paling teruk. Bukan setakat padamkan api, malah apa-apa sahaja kemalangan yang memerlukan bantuan, contohnya nak mengeluarkan mayat ke, nak potong pokok ke, kucing sangkut atas pokok pun, itu pun orang panggil bomba. So bayangkan, diorang punya kerja memang cover banyak insiden, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar kejadian. Dan juga kalau nak tahu, bayaran yang bomba terima sebenarnya, sorry bomba kalau aku terpaksa cerita benda ni, sebenarnya kalau nak dikomparekan dengan dorang punya kerja, dorang punya risiko yang ditanggung dan sebagainya, sebenarnya bagi aku
tak berapa nak setimpal lah. Sepatutnya pada aku dorang layak diberikan orang kata gaji yang lagi tinggi, okey, berbanding dengan sekarang lah. Lepas tu pula bomba ni dorang punya kerja memang 24 hours. Orang punya kerja ni bukannya kata nak tunggu perang ke, nak tunggu ada event-event ke, tak ada. Ada je insiden, orang call je, memang bomba terus akan pergi. Makcik kena faham juga tau, dalam setiap balai bomba, anggota yang ditempatkan sebenarnya bukanlah seramai 100 atau 200 orang. Dan juga memang selalu pada satu-satu masa bomba memang boleh kata tak adalah, tak available pun, disebabkan dorang ni cover ataupun pergi menjalankan tugas dorang disebabkan ramai orang yang call lah. Kadang-kadang kucing lah, kadang-kadang ada ular lah, kadang-kadang cincin tersangkut dekat jari, tangan termasuk dalam lubang jamban. Berkemungkinan pada masa kejadian itu bomba dekat balai yang makcik cakap ni mungkin tengah menjalankan tugas di tempat yang lain. Okey, so faham tak? Jadi orang kata ambil masa sikit lah. Dan juga kalau nak diikutkan daripada video tu, tak ada orang kata berlaku sebarang kecederaan ataupun orang kata benda yang meragut nyawa lah. Dan kita pula tak sure sama ada kejadian itu telah dilaporkan ataupun belum. Makcik rekod dan bercakap daripada tingkap je, bukannya makcik turun kat tempat kejadian je. Makcik bising-bising, kenapa makcik tak turun pergi tolong sekali? Jadi itu pun adalah antara perkara yang boleh dipertikaikan jugalah. Sama ada laporan ataupun panggilan kepada talian kecemasan 999 telah dibuat ataupun belum. Kalau belum pun mungkin ada lagi penugasan-penugasan yang lagi penting yang sedang dijalankan. Sebab situ pun hanya jalan je yang blok. Kalau kita tengok tiba-tiba rakyat ataupun orang-orang biasa yang pergi tolong buat apa semua tu, itu adalah atas kerelaan sendiri. Tak ada siapa pun suruh orang yang tunggu kat situ, okey jom kita potong pokok, ni bomba suruh. Tak ada. Tak ada siapa suruh. Itu atas inisiatif sendiri yang patut diberikan pujian lah. Tapi janganlah makcik tengok orang tu nak tolong sesama rakyat kononnya, tapi makcik salahkan bomba. Tak ada kena-mengena makcik. Dan bila makcik cakap orang kata pasukan beruniform ni makan gaji, betul makcik, memang kita makan gaji. Dan memang kita dapat orang kata rezeki tu melalui gaji. Kita tak dapat daripada sale, jualan produk, daripada IG review, ataupun daripada scam-scam, daripada orang kata jadi ejen insurans ke. Memang kita dapat sumber kewangan kita melalui gaji. Memang kita dapat gaji dan memang istilah dia makan gaji lah. Memanglah kita makan gaji. Lepas tu pelik juga, makcik boleh tahu 40 minit. Jadi selama 40 minit juga makcik dekat situ, makcik buat apa? Mungkin makcik dah call lah, baguslah. Tapi dekat situ pun makcik tak ada mention makcik dah call ke talian kecemasan, ataupun makcik tahu ke orang-orang yang stranded dekat situ dah buat panggilan kecemasan ke belum. Jadi benda tu pun kita boleh argue juga. Bukan aku nak menangkan siapa-siapa lah. Bukanlah aku kata aku ni backup je bomba, aku jilat bomba. Tak ada. Sebab squad aku ada yang bomba, kawan-kawan aku yang lain pun ada yang bomba. Jadi aku tahu jerih, payah, risiko yang dorang tanggung sewaktu dorang orang kata menjalankan tugas. Dan ada je kes yang melibatkan bomba sampai orang tak layan pun, tak ada pembelaan pun sampai sekarang. Yang tu aku sedih. Dan kita tengok juga banyak kejadian-kejadian orang kata ketika bomba itu menjalankan tugas menyelamat, ada sampai terkorban pun. Tapi itulah, sampai sekarang lah masih lagi ada orang-orang yang macam makcik ni hanya tahu rekod, viral, komplain, merungut, sindir, kecam, cakap macam-macam yang tak baik pasal anggota keselamatan pasukan beruniform dekat Malaysia ni. Makcik sebagai rakyat Malaysia, jangan terlampau pentingkan diri sangat makcik. Tolong fikir juga hati dan perasaan orang lain, faham orang lain punya tugas, faham orang lain punya tanggungjawab. Kalau nak cerita pasal bomba lah, berapa banyak dah kejadian-kejadian ataupun bencana-bencana yang jadi dekat Malaysia ni. Baik banjir, baik itu kita tengok dekat Perak pun ada puting beliung dan sebagainya. Dan juga bila tiba hari perayaan, makcik tahu dah nak sampai Raya Cina, okey? Tahun Baru Cina dan juga perayaan-perayaan yang lain. Bomba tak cuti makcik. Bomba tak cuti. Kita tahu kadang-kadang ada orang yang balik kampung, tiba-tiba rumah dia kena short circuit, terbakar, meletup dan sebagainya. Bangunan kilang yang ditinggalkan, orang kata tak jaga dari segi dia punya keselamatan, meletup, terbakar. Siapa yang buat kerja? Bomba juga makcik. Dan kena fikir juga, bomba ni, diorang punya lori tu besar makcik.
Okey, dan kadang-kadang terkandas dekat traffic jam. Kadang-kadang bila time dekat traffic jam tu, kereta pun tak nak bagi laluan dah. Dekat kereta-kereta bomber ni yang dah bunyi siren apa semua tu, ada je kita tengok banyak dah yang tak bagi jalan dekat kereta-kereta anggota beruniform ni. Jadi makcik, nasihat saya kepada makcik, saya pun tak naklah kurang ajar makcik dengan orang tua. Tapi sebelum makcik nak viralkan sesuatu, especially benda yang melibatkan anggota keselamatan, anggota beruniform, makcik siasat dulu, makcik fikir dulu, jauh sikit tugas dorang, tanggungjawab dorang. Mungkin dorang ada tugas yang lain, mungkin dorang dalam proses nak memindahkan kepada balai bomba yang lain. Balai bomba yang lain tu mungkin jauh, ambil masa juga nak datang. Dan juga kalau makcik tengok video tu sendiri, benda tu, kejadian tu nampak macam tak melibatkan nyawa ataupun tak melibatkan kecederaan. Jadi prioriti mungkin aku tak tahu, diberikan dahulu kepada insiden ataupun kejadian yang lagi penting. Saya cabar makcik cuba jadi anggota bomba selama 1 hari cukup makcik, 24 jam. Makcik pergi dekat mana-mana balai bomba, makcik cakap saya nak volunteer, saya nak rasa pengalaman menjadi anggota bomba. Cuba makcik rasa sendiri, insya-Allah lepas ni kalau nampak lagi kejadian-kejadian yang makcik rasa bomba terlambat, makcik takkan komplain dah. Sebab baru makcik tahu bagaimana rasanya jerih payah menjadi seorang anggota beruniform, especially anggota bomba. Okey, aku tak ada maki-maki, aku tak ada hentam-hentam ke benda, aku just nak bagi makcik dan juga mungkin semua orang Malaysia yang suka komplain, suka merungut terhadap pasukan keselamatan anggota beruniform ni, fikirlah, okey. Kesianlah dekat dorang baik. Okey, kita seronok nak cuti, nak gaya apa semua. Dorang standby. Boleh fikir tak? Okey, itu belum lagi tiba-tiba yang dah cuti kena beku, kena datang balik. Okey, aku pernah lalu lah. So aku tahu benda-benda ni. Okey, korang boleh share video ni, sebarkan supaya perkara rungutan macam ni tidak lagi berulang terhadap rakyat Malaysia. Jangan tahu nak komplain je. Okey, jangan tahu nak komplain je. Panas komplain, hujan komplain, semua nak komplain. Okey, korang boleh komen apa yang korang nak komen. Komen yang baik-baik, jangan kutuk, jangan keji, jangan maki makcik tu. Mungkin makcik tu dia tak faham, dia tak tahu. Mungkin sekarang ni zaman social media, dekat umur-umur yang macam tu dia baru nak mengenali social media, so dia aku nak upload lah, nanti aku famous. Mungkin, aku tak tahu. Okey, kita husnuzon. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid, insya-Allah selepas ini. Ingat, kami anggota beruniform pasukan keselamatan tak minta apa-apa balasan daripada rakyat. Tak minta apa-apa pun jua bentuk balasan ke pujian ke daripada rakyat. Apa yang kita minta hanyalah doa dan juga janganlah kutuk-kutuk kita. Kita tak kacau orang pun. Okey, kita sentiasa nak memberikan terbaik, okey, dalam misi nak bagi rakyat ni hidup aman damai. Okey, kalau ada kecederaan kita cepat-cepat selesaikan. So please jagalah perasaan hati budi kita, dan aku percaya bukan anggota je yang akan terasa bila nampak video-video macam ni, tapi keluarga dia pun terasa juga, anak bini apa semua, sebab doranglah yang selalu ditinggalkan oleh anggota keselamatan, pasukan keselamatan, pasukan beruniform ni disebabkan nak menjalankan tugas. Okey, so sabar, relax. Kalau nak komen yang baik-baik, insya-Allah semoga kita semua diberikan hidayah. Kita jumpa lagi dalam next video. Awalkan solat, jaga hubungan, jaga mulut, jaga telinga, jaga mata kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum kepada makcik. Sekiranya saya ada terkasar bahasa, ada maki-maki dan sebagainya, okey, saya minta maaf. Okey, dan nak raya dah. Raya Cina lah. Tapi minta maaf lah. Okey, saya dah check balik video saya, tak ada maki-maki, tak ada menghina-hina pun. Okey, sebab daripada suara makcik, saya assume yang makcik ni agak lebih berumur daripada saya. Jadi saya bahasakan makcik lah. Okey, so insya-Allah kita bertemu dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye. See ya.